Correct. Alright. Baiklah. Selamat kembali semua. Nampaknya hari ni saya baik masa lapang. So kali ni saya nak buat buku pembincangan berkenaan ModMap lah. So apa pun, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh mulalah. So kawan-kawan saya ni, nampak ada. Sekejap. So yang pertama, ditanya tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu formula ubah atau bukan. So basically dia bagi 6 soalan ni. 6 soalan bagi dan dia nak kita sama ada tentukan ini adalah kuadratik atau bukan lah. Okay. So antara syarat dia adalah yang pertama kuasa tertinggi dia. Kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Kuasa 2 Kalau contoh kuasa 1, contoh X tambah 5 Y sama X tambah 5 ini bukan kuadratik. Kalau Y sama dengan X plus 3 tambah 9 ini juga bukan kuadratik. Tapi anda kata Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3 ini adalah kuadratik. So, untuk persamaan kuadratik, kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Ada masuk. Aina kuasa. Okay, soalan datang yang masuk tu. And itulah. Alright. So, syarat dia lah yang kuasa tinggi, kuasa 2. Dan dia juga perlu ada formula ubah. Formula ubah dia. Perlu ada satu sajalah formula ubah. Contohnya Y sama dengan X kuasa 2 tambah X tambah 5. Ini adalah persamaan kuadratik sebab persamaan kuasa dia tertinggi adalah kuasa 2 dan dia ada satu formula ubah. Ingat, kalau mala, contoh Y sama dengan MX kuasa 2. Contoh di luar ni lain sikit, cuma kita nak tanya berkenaan kalau dia bagi pemalan M. Okay. Pemalalan M. Ini bukan formula ubah, ini pemala. So formula ubah ni dia adalah nilai yang boleh berubah. Manakala pemala ni nilai yang kekal saja. Mala nama mala, maka tak boleh ubah nilai dia. Alright. So kita akan lihat soalan pertama, dia tanya sama ada dia adalah persamaan kuadratik atau bukan. So tengok kita ada A, B, C, D. Alright. So yang tadi tu, tadi nak sebab tak perlu kan? Sebab tentukan lah sebab kan. Okay, tu. So A, ini adalah persamaan kuadratik. B, juga persamaan kuadratik sebab kuasa tertinggi ada 2 dan ada satu formula ubah. C bukan, sebab kita ada 2 formula ubah berbeza. Walaupun kuasa tertinggi adalah kuasa 2, cuma formula ubah berbeza yang 2, maka itu bukan. D bukan, sebab ini adalah persamaan linear. Dan kuasa tinggi dia adalah 1. Sepatutnya kuasa 2, sepatutnya. B kuasa 2 ini betul juga, ini juga betul. So C, D bukan, yang selebihnya betul lah. Alright. So itu bahagian nak menentukan persamaan kuadratik. Yang kedua, letakkan paksi simetri bagi setiap graf fungsi. Okey, kita betul. Bayang sini sama ada paksi simetri. Paksi simetri ni petang. Paksi simetri ni adalah apabila contoh kita kotak triangle atau segi empat. Lama. Tak cantik lah. Segi empat tepat atau segi apapun, tengah ni apabila dilipat, dia akan tutup tau. Macam kalau lipat, dia akan sekata lipatan dia. Itu adalah simetri. Apa contoh tak simetri? Contohnya kan, kalau kita ada bangunan ni, contoh bangunan macam ni kan, terus kita nak lipat ke tengah. Ini bukan simetri sebab sini ada kosong kan. Maka dia tidak lipat dan membentuk bentuk sekata. So itu bukan simetri. So bagaimana kita cari paksi simetri? Paksi simetri adalah apabila di tengah-tengah ni. Sini lah. So bagaimana nak cari di tengah ni? Kita boleh kalau korang pendengar lah titik tengah. Yang mana titik tengah di tengah ni, cara cari titik tengah dia. Titik tengah nak cari adalah 6 tambah negatif 2 bahagi 2. Tengah kan? Tengah kan dia macam dibahagikan 2 tengah-tengah ni. Oleh itu kita bahagikan 2 persamaan ni. 6 tambah negatif 2 atau kata lain 6 bab 2 lah. 4 bagi 2, 2. Maka paksi simetri bagi 2A adalah X sama dengan 2. Kalau ni, okay, ni cari dulu koordinat X iaitu 7 dengan negatif 1. Oleh itu 7 tambah negatif 1 bagi 2. Dapatlah 3. Itu jawapannya. So jawapan akhir dia X sama 3. Ini adalah untuk paksi simetri sahaja.
So mungkin kau pernah dengar kot yang nilai maksimum apa tu? Nilai maksimum, nilai minimum. Itu nantilah. Tapi untuk ni dia tanya berkenaan paksi simetri, alright? Okay. So, jap. Ada message eh? Jap. Pernah? Ada ya? Ada dia tanya. Dia tanya berkenaan dengan maksimum minimum, so dah lah. Alright, so nak pandang balik sebab tak muak. Padam. Tak apa, kalau nak tengok balik ni boleh. Saya rakam baik YouTube, kau tengok sini. Okay? So, yang ketiga tanya selesaikan setiap pesan kuadratik. Okay, ni A, B, C, D, ya Allah. So, okay, so contoh satu Saya bagi soalan yang mudah dulu, iaitu A. Kita ambil 4x kuasa 2 untuk 1 sama kosong. Sama ada korang nak guna formula boleh. Tapi untuk soalan ni, ini semua ni, ini adalah kuasa 2. Ini apa tu? Nombor berkuasa 2. Apa yang nama dia? Tapi 4 ni datang pada 2 cos 2. 1 boleh datang pada 1 cos 2. Oleh itu kita boleh bentuk ukapan baharu 2 cos 2x kuasa 2 tolak 1 cos 2. Kalau pelajar tingkatan 3, kalau CAM ni, kita ada satu ukapan ni atas satu formula ni, iaitu A cos 2 tolak B cos 2. Kita boleh kembangkan jadi A tolak B, A tambah B. Maka, sama ni kita boleh kembangkan bentuk ni. Tambah pula 2x tambah 1. 2x tambah 1. So, ditanyakan, apa selesaikan kan? Okey, cara selesaikan, kita ambil, kita asingkan 2x tolak 1 sama kosong, 2x tambah 1 sama kosong. Maka kita pindahkan biasa algebra 1/2 dengan x negatif 1/2. Ifan, ada tak cara lain? Ada cara lain? Sama ada cara kedua, kita boleh buat begini, iaitu 4x cos 2 tolak 1 sama kosong. Kita boleh pindahkan 1 ke kanan, 4x cos 2 sama 1, x cos 2 sama 1 bahagi 4. Oleh itu kita puncakan dapat 1/2. Ifan, cos 2 tu ke mana? Cos 2 tu apabila kita bunyi ni, punca kuasa x cos 2 sama dengan punca kuasa 1 bahagi 4. Maka akan menghasilkan bentuk begini. Oleh itu, 2 campur dekat, 1/2 dengan 1 negatif 1 bahagi 2. Okay, so ada kaedah dah. Sama ada nak guna belah kiri, itu kaedah pertama, atau kaedah 2. Isa ikut korang formula keselesaan. Okay? So, yang seterusnya, pada balik ni contoh itu yang mudah lah. Kita ambil yang tak ada sama mana. Kita ambil yang ni sekejap, mana soalan? Ya Allah. Okay. Saya tekan lah, alright. Kita ambil yang soalan J lah. Okay, J. Sekejap, punya screen. Okay, jauh. Zoom out sikit. Alright. So, J ditanya, dia bagi persamaan H tak 1 bahagi 3 sama dengan 1 bahagi H sama 1. Okey, mula kita boleh pindah silang. H tak 1, H tambah 1 sama dengan 3. Sebab 3 ke 1 adalah 3. Kita kembangkan sentiasa H kuasa A, H kuasa 2 tambah H tolak 1 sama dengan 3. Kita boleh selesaikan persamaan kiri ni, iaitu H tolak H kosong, H kuasa 2 tolak 1 sama dengan 3. Okey, so sama ada tadi, kaedah pertama kedua, sama ada korang nak guna ukapan A tolak B, A tambah B ataupun nak pindahkan 1, tak ada masalah, dua-dua ni. So saya nak guna kaedah kedua sebab lebih pendek lah. So H kuasa 2 sama dengan 3 tambah 1, 4. Maka punca kuasakan dapat kuasa 2. Punca kuasakan dapat 2 dengan negatif 2. Right? So itulah itu. So A, J, saya rasa korang boleh kot. A, J tak masalah lah. Yang lain pun tak masalah, sama saja. Cuma ni supaya latihan supaya latihan sama ada untuk korang biasakan diri lah nampak persoalan kreatif. Right? So 3J dah, kita padam. Alright. So seterusnya adalah 4 kalau korang perasan, tapi saya tak share kan. Saya dah buat lah sebenarnya semua ni, cuma dalam group saya lah. So kalau korang nak nanti saya bagilah gambar tu. So 4 diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik. Okey, salah satu. Maksudnya 2 ni adalah sebahagian dari punca diberikan. Sebab punca untuk kuasa kuadratik ada 2 kan. Tapi 2 ni adalah antara ni lah, tapi saya tak tahu. Cuma ingat, punca ni apabila kita masukkan, nilai dia kosong lah. So 4 ni apa tak masalah kot. So 2 kuasa 2 tambah 2 P, ingat P ni adalah pemalar, X tu adalah pemboleh ubah. So tolak 18 sama dengan kosong.
Setelah itu kita selesaikan. 2P tolak 18 sama dengan kosong. 2P tolak 14 sama kosong. P 7. Itu sahajalah. Alright. So 1, 2, 3, 4 settle. Yang seterusnya, nombor 5. Nombor 5 dibagi satu persamaan kuadratik juga. Cuma ni nak kita bentukkan bentuk ni lah umum, iaitu M cos 2 tolak 10M tambah 24 kosong lah. So, saya balik M tolak 6 cos 2 sama dengan 12 tolak 2M. Kita boleh kembangkan. Sebenarnya korang nak, korang nak teknik pendek lah. Cara kembangkan cos 2 macam ni. Mula kita kuasakan depan ni, M cos 2. Lepas tu 2 kali negatif 6 kali M. Dapat negatif 12M. Negatif 6 kuasakan 2 dapat tambah 36. Itulah cara nak kita kembangkan spesial ataupun cara panjang boleh. M tolak 6. M tolak 6. Nak kembangkan macam biasa begini, tak ada masalah. M cos 2 tolak 6M tolak 6M tambah 36. Dapat M cos 2 tolak 12M tambah 36. Sama je. Cuma tu lecture sebab panjang kan. Lebih baik kita ambil betul jalan ringkas lah, iaitu kita kuasakan dan kuasakan semula lah. So, sama dengan 12 tolak 2M, kita boleh susunkan semula bagi formula ubah masing-masing. Jadi bentuk ni, kalau negatif 12 tambah 2M, negatif 10M, 36 tak 12 tambah 24. Maka ini adalah jawapan pertama. Bagi kita tulis dalam bentuk M cos 2 tolak 10M tambah 24. Yang seterusnya kita nak selesaikan, sama ada korang boleh guna calculator, ataupun kalau saya, kalau saya, saya tengok depan 24 kan, dengan 10M. 24 ni boleh datang daripada negatif 6 kali negatif 4. Boleh? Datang 24. So, negatif 10 datang daripada negatif 10 tambah negatif 4. Oleh itu, punca ini adalah M tolak 6 dengan M tolak 4. Tapi Fan, 8 darab 3 boleh kan? Boleh. Cuma 10M ni tak boleh lah. 8 tambah 3, 11. Bukan negatif 10. Itulah caranya. Tapi nak calculator boleh, nak sebut jawapan. Cuma ini sekadar jangkira lah. Alright. So, maka M tolak 6, M tolak 6 sama dengan kosong, M tolak 4 sama kosong. Maka dapatlah M sama dengan 6, M sama dengan 4. Itu sajalah. Selesaikan. So, semua ni dah. Semua ni dapat. Cuma 3 tu banyak kan. Tapi untuk latihan lah. Sebagai latihan agar korang biasalah tengok kuadratik. Alright. So, sebelum kita teruskan soalan seterusnya, ada soalan tak bahagian 1, 2, 3, 4, 5? Tak soalan. Sekejap, siapa yang masuk? Lala. Okay. Selamat datang masuk. Ini adalah ModMath Form 4 Chapter 1. Tengoklah mana dia tanya soalan. Kalau tak ada, kita teruskan. Tapi yang 3 buatkan latihan lah. Yang 3 sebab sebagai suatu kebiasaan agar korang tanya soalan nak berdepan dengan kuadratik. Use SN. Alright. Soalan teruskan dengan soalan ni pula. Ini yang selebihnya. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, nombor 6. Nombor 6, dia bagi koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik. Okay, dia bagi. Dia nak kita cari titik minimum. So, ada banyak cara. Nak bezakan, nak guna, nak lukis boleh. Tapi untuk silibus ni, kita guna penyempurnaan cos 2. So, cara penyempurnaan cos 2, jadi kita tulis balik X cos 2 tolak 6X tambah 5. Dan ingat, tengok hadapan ni, jika satu nilai dia, maka tak perlulah faktorkan. Jadi contoh kalau nombor lain 2 ke, negatif ke, 2 negatif, pecahan, faktorkan menjadikan ni nilai 1. So, tak masalah. Formula umum macam ni sebenarnya. Formula untuk penyempurnaan cos 2, Fx sama dengan A X cos 2 tambah B per A X tambah B per 2A cos 2 tolak B per 2A cos 2 tambah C per A. Ini umum lah. Cuma tak hafal lah. Saya cuma nampak ni terus boleh buat kot. Jadi jangan hafal lah. Korang biasakan tulis. Okay. Nak selesaikan biasakan tulis. So, X cos 2 tolak 6X tambah negatif 6 bagi 2. Okay, bagi 2 memang ada, semua bagi 2. Tak kisah dalam pecahan ke perpuluhan ke, nombor bulat bagi 2. Sekejap, ada message. Siapa ni? Dia sama je ke dengan Nmax? Ya ke? Saya rasa sama je ke? Tapi silibus korang belajar apa ni? Macam korang belajar?
tahu tak satu titik minimum kalau kau nak lakar boleh. Dan kau punya syllabus beza. Tak ada. NMAT boleh. Kau nak buat NMAT boleh juga. Tak salah kot. Sama juga NMAT. Sama juga. Kalau tapi nak tanya, kau punya syllabus macam mana kau nak cari? Kau NMAT tu belajar yes. Yang NMAT belajar 3 faktor penyempurna kuasa 2 dengan kaedah rumus. Tapi untuk ModMat kau belajar macam mana? Nak cari titik minimum? Tak tahu tak? Sebab tu lah. Itu yang saya tak suka. Tak apa. Kau belajar dalam cara saya. Cara NMAT lah. NMAT, ni cara dia. Matematik biasa tak tahu cara dia. Sebab dia tanya titik minimum tau. Sama ada kau nak okey. Saya tahu. Okey, saya baru sedar satu benda. Okey, saya nak cara biasa, boleh cara biasa? Cara ModMat lah. ModMat, kita cari punca dulu. Okey, punca bagi persamaan ni. X cos 2 tolak 6X tambah 5. Saya nak cari punca, buku calculator lah. Kalau aku nak buku calculator lah. Tapi saya cari manual. Yang mana 5 datang pada negatif 5 kali negatif 1. Negatif 5 tambah negatif 1 datang untuk negatif 6 lah. So, maka punca ni adalah X tolak 5. X tolak 1. Sama kosong. So basically dia punya punca adalah 5 dengan 1. Sama ada kau nak simak kita boleh simak sekarang. So basically kita cari titik tengah. 5 tambah 1 bagi 2 dapat 3. 3 ni adalah simetri X lah yang kita belajar tadi, simetri X. Oleh itu cari titik minimum untuk koordinat tu. Ingat contoh sini saya lakar. Macam ni kan. Sini adalah 1, sini adalah 5. Sini adalah 3. Itu adalah simetri dia. Ini adalah titik minimum ataupun titik pusingan minimum lah. So kita nak cari nilai Y dia, ni X, okay? Ni adalah X. Nak cari nilai Y, kita gantikan saja dalam persamaan kuadrat ni. 3 kuasa 2 tolak 6, 3 tambah 5. Maka kita akan dapat 9 tolak 18 negatif 9 tambah 5 negatif 4. Maka dia punya kuadratik dia, kuadratik pula. Koordinat titik minimum adalah 3 dengan negatif 4. Inilah punya koordinat lah. So cara ni, ini cara saya ModMat kan. Cari punca dulu. Saya buat warna lain lah. Ini punca. Lepas tu ditekan. Lepas tu gantikan X dalam persamaan kuadratik untuk dapat nilai Y. Okey, itu dapat persamaan lah. So ini cara ModMat. Cara nak cari NMAT. Kau nak ke cari NMAT? Nak ke cari NMAT? Saya ikut ya. Saya ikut majoriti. Nak ikut NMAT boleh? Saya boleh buat. Sebab dapat jawapan sama. Alright. Sekejap. Apa ni? Boleh? Okay. Alright. Boleh. NMAT ada banyak cara. So ada nak penyempurnaan kuasa 2 boleh. Ataupun nak bezakan boleh. Ataupun apa-apalah kau nak. Saya rumus tapi paling mudah beza. Kau bezakan ni fx sama dengan x cos 2 tolak 6x tambah 5 kan. Kau bezakan terhadap fungsi fx dapat 2x tolak 6. Kita tahu bahawa titik minimum atau titik maksimum nilai kecurangan ni kosong. So kosong sama dengan 2x tolak 6 maka pindah dapat x3. Maka kita boleh pindahkan semula dalam persamaan asal iaitu 3 kuasa 2 tolak 6, 3 tambah 5, dapatlah negatif 4. Maka sama jawapan ini. Inilah cara bezakan ni, inilah pembezaan. Alright. Form 5 belajar NMAT. Form 5 NMAT belajar pembezaan dengan pengamilan. Tapi form 5 belajar. Dalam periksaan, dia tak tanya pun. Mungkin tanya kot. Tentukan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Itu lah tu. Alright. So itulah cara pembezaan. Cara kedua adalah kita boleh guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 iaitu diberikan fx sama dengan x cos 2 tolak 6x tambah 5. Kita boleh guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 iaitu x cos 2 tolak 6x tambah negatif 6 bahagi 2 kuasa 2 tambah 6 per 2 tambah pula, maaf, sorry, tolak negatif 6 per 2 tambah 5. Oleh itu kita boleh faktorkan ini
dapat negatif 3 kuasa 2. Dengan ni pula kita selesaikan. Lepas tu dapat X tolak 3 kuasa 2 tolak 4. So ini, kenapa kurang pula? Ini adalah nilai maksimum atau minimum. Ini pula adalah paksi. Cuma paksi simetri ni, X tolak 3 sama kosong. Maka paksi simetri adalah X tolak 3, maka manakala nilai minimumnya adalah negatif 4. Koordinatnya 3, negatif 4. Ini jawapan dia lah. So ada 3 kaedah tadi saya guna. Pembezaan, nak cari tengah dan sebagainya. So 3 kaedah tadi sama ada kau nak gunalah. Siapa nak guna apa. Right. So soalan tak bagian ni. Tak ada. Alright. So kita teruskan dengan soalan 7. 7 tanya dia beri X4. X4 adalah paksi simetri. Okey. Okey, tentukan koordinat titik maksimum. Ni sekadar gantikan dalam samaan. So fx diberikanlah 7 tambah 8x tolak x plus 2. Gantikan f4 sama dengan 7 tambah 8, 4 tolak 4 plus 2. Maka dapat 32 tambah 7, 39 tolak 16. 39 tolak 16 dapat berapa 23. Dah simpan balik kopi tu. Tanya. 7 tambah 8, 4 tolak 4 plus 2. Dah 23. So, inilah nilai maksimum. Nilai maksimum pula. Nilai maksimum. Koordinat dia adalah 4, 3. Dah, ini jawapan dia lah. So, 7 dah 8 pula. Alright, 8 pula. 8 ditanya berkenaan dengan gambar rajah. Itulah, gambar rajah itulah. Di sebelah berikan gambar rajah bersama kuadratik. Alright. Sekejap. Mana ni? Sekejap. 8 rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi kuadratik. Okey, dia bagi dah gambar rajah. Garis lurus AB adalah selain yang paksi X. Okey. Garis lurus AB A dia nak A. A dia nak koordinat titik A. So ingat, di titik sini, di sini Y pula X adalah kosong sebab dia berdiri pada paksi Y. Maka ini kita boleh gantikan F kosong sama dengan, saya punya kenapa ni? Right. F kosong kita boleh gantikan 0 kuasa 2 tambah 6 kuasa 6 dan 0 kuasa 5. Dapatlah negatif 5. So ni adalah pitasan Y dah, pitasan Y. Okey, so B pula. B tanya persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri adalah tengah ni. Ini Oleh itu kita boleh cari punca dahulu, iaitu X, negatif X plus 2 tambah 6X tolak 5 sama dengan 0. Kita boleh dia positif, X cos 2 tolak 6X, tolak 6X tambah 5 sama dengan 0. Kita boleh dengan positif, lepas tu kita cari bahawa negatif 5 kali negatif 1 dengan negatif 5 tambah negatif 1. Ya. So, punca lah tolak 5 dengan tolak 1. Good banget tulisan ni. Ya. X tolak 5 dengan X tolak 1. Alright. So, kita dapat punca 5 dengan 1. Okey, maka kita boleh cari paksi simetri. Iaitu cari tengah, 5 tambah 1 bagi 2. Dapatlah X sama dengan 3. Oleh itu, ini adalah jawapan B. Alright. So, A dapat, B dapat. So, basically, A adalah ni. Sorry. Sekejap. Ada tanya soalan. Okay, sekejap. Bang, pen. Mimi tak faham sangat. Oh, A. Alright. Okay, sekejap. Ya, Allah. Ya, padam balik. Okay, yang B pun tak? Mimi, B. B tak soalan B. Dan B boleh kan? B boleh. Ni dah okey, ni okey. Sekejap. Mana? B faham? Alright. A ni. Okay lah, saya zoom in. Saya zoom in. Right. So B, A ni dia berada pada paksi paksi apa tu? Paksi Y ataupun fx lah. Ingat, dia pada paksi Y, X dah kosong. Kalau pada
paksi X, Y adalah kosong. Okay. So, pada paksi Y, X kosong. Maka kita boleh gantikan saja dalam fungsi dia. Maka akan menghasilkan nilai negatif 5. Negatif 5 ni adalah koordinat pada A, iaitu kosong, negatif 5. Okay. So, pada paksi Y adalah X kosong, manakala pada paksi X adalah Y kosong. Jadi, kalau nak cuba gak boleh je. Tengok apa tu? GeoGebra. Mimi boleh masukkan persamaan ni. So, dia akan hasilkan satu graf. Nanti Mimi boleh tengoklah di mana A ni adalah nilai dia lah. Nilai negatif 5. Ataupun, kan kau belajar kan? Persamaan linear, Y sama dengan MX tambah C. C ni adalah pitasan Y. Dalam kuadratik pun ada juga. Y sama dengan AX cos 2 tambah BX tambah C. C juga adalah pitasan Y. Yang mana dia berada di kedudukan paksi Y yang menghasilkan nilai X kosong. Koordinat dia kosong Y lah. Y dia tak tahu masalahnya. Tapi soalan diberikan dah. Right? So, okay. Alright, tinggal sini. Okay. So A, B dapat. So A tadi kita dapat negatif 5 dengan B kita dapat 3. So B adalah 3, A adalah negatif 5. Okay. Koordinat titik B. Koordinat titik B. Titik B selari dengan paksi X. Okay. So kita di sini. Di sini adalah berapa ni? Berapa 5. 5 pula. Sorry. Sini 1. Sini pula adalah 5 kan? Alright. So kalau kita tengok sini jadi 1. Kalau sini pula 1 juga. Oleh itu B adalah X1. 1 pula. 5 tambah 1, 6. So dia ada 6 dengan negatif 5. Kenapa negatif 5? Sebab A, B ni adalah di taraf sama. Maka Y nya negatif 5. So X pun 6. Ini cara lain lah. Sebab ni kan sama panjang, ni panjang. So ni 1 koordinat, ni 1. Panjang ni lah. 1 unit, maka 5 tambah 1 dapat B. Itu lah cara saya lah. Alright. So Mimi yang ni kalau keliru cakap bahagian sini keliru sikit. Lukis lah. Sekejap. Kena cantik sikit lah. CA. Alamak. Pensel saya. Pensel bakal lah. Mimi. Saya lukis balik lah. Ni. Alright. So sini kan 1. Sini pula sini koordinat 5. Tapi unit jarak sini ke 1 adalah 1 unit. Sini pun sama 1 unit. Maka B, X dia adalah 6. 5 tambah 1, 6 lah. Kalau kita beri ke depan lah 1, 5 tambah 1 adalah 6. Disebabkan AB setaraf, maka Y juga ada setaraf. Itu negatif 5 sini, maka B jugalah negatif 5. Maka jawapan akhirlah 6 negatif 5. Right? So, C ada masalah tak C? Sekarang berapa? Sekarang 10.30. Gila. Sekejap. Oh, terbaik lah ni. Right. Terbaik lah. Okay. Tadi Mimi, kalau ada jawapan salah, kalau skema kata sebaliknya, beritahu saya tak tahu skema ni. Sekadar ikut apa hati saya kata betul ke tak Right. Titik maksimum P. Sekejap. Alright. Titik maksimum P. Tadi kita ada dah, iaitu paksimetri kita adalah 3. Manakala, okay, kalau titik maksimum ingat Mimi, yang mana 3 tu kita boleh gantikan fungsi dapat negatif 3 kuasa 2 tambah 6, 3 tolak 5. Maka negatif 9 tambah, okay, negatif 9 tambah 18, 9 tolak 5, 4. So 4. Maka titik maksimum P adalah 3, 4. Ini jawapan dia. Alright. Senang lah. Okay. So, macam tadi lah, yang soalan sebelum-sebelum ni pun masukkan sama kaedah dia. Alright, so Mimi ada keliruan tak bagian ni? Okay, padam. Alright. Okay.
So nombor 9 dia tanya berada di sebelah menunjukkan graf. Okay, bagi graf fungsi. Alright. Hitung nilai bagi step berikut. Okay, C. Ingat tadi C ni adalah berdasarkan Y. Di mana dia sentuh bahagian paksi X. Okay, paksi X pula paksi Y. Maka C adalah 6. Settle. Alright, itu pertama. Yang kedua M. Okay, M ni adalah apa tu, persamaan simetri, paksi simetri. So negatif 3 tambah negatif 1 bagi 2 dapatlah negatif 2 lah. Maka M adalah negatif 2. Okay. So C pula A. Okay, persamaan kuadratik kita dapat adalah AX plus 2 tambah 8X C kita ada, itu tambah 6. Sama ada nak gantikan koordinat boleh. Iaitu kosong sebab ni kan punca berada di paksi X. Yang bahawa nilai Y atau Fx adalah kosong, maka kita boleh gantikan negatif 3 cos 2 tambah 8 negatif 3 tambah 6. Kita selesaikan persamaan ini, negatif 24 tambah 6 dapat negatif 18. So pindahkan 18 sama dengan 9A. Maka A adalah 2. Maka A adalah 2. Ish. Kalau ni soalan SP. Alamak, kita ada 10 minit lagi. Okay, dah sebab boleh 10 minit. Boleh halal-halal. Right. So, N adalah nilai maksimum. So, maksimum kita adalah negatif 2, maka kita gantikan semula dalam persamaan kuadratik 2x cos 2 tambah 8x tambah 6. Kita gantikan dapat negatif 2. Negatif 2 cos 2 tambah 8 negatif 2 tambah 6. Maka dapat 48 tolak 16 tambah 6. Maka nilai minimum dia adalah negatif 2. Negatif 8 tambah 6 negatif 2. So, N adalah negatif 2. So, itu jawapannya. A, B, C, D. Selesai. Baik. So, salah tak bagian ni, Mimi? Mau je nak? Oh, okay. Kena bayar nak extend masa gila. Oh, okay. Kita ada 8 minit lagi. So, kita cuba habiskan Nombor 11. Pada. Tapi Mimi, kalau Mimi nak tengok adik boleh je. Saya nanti baik YouTube lah. Right. 10. Pada di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi kuadratik fx. Okey, dia bagi. H adalah kurang daripada k. Oh, maksudnya H lebih kurang K. So, ni adalah H, ni adalah K. Right. Titik P ialah minimum bagi fungsi kuadratik. Okey, hitung nilai H, K, A. So, dia kata H lebih kurang daripada K. Maka kita tulis balik persamaan ni. X tolak K. Right. So, oh, okey. Maaf, dia bagi ni ya. Nilai K. Sekejap. You kenapa A dia oh, right. Sedikit. Right. So HK ni adalah punca. Maka dia kata H lebih kurang dari K. Maka satu adalah H, satu H satu, K juga adalah 5. Sebab H tu lebih kurang kan. So H1 K 5 lah. A pula, A tu kita boleh gantikan nilai masing-masing. A tolak X tolak 1, X tolak 5. Kita ada koordinat 15 kan. So 15 sama dengan A, 0 tolak 1, 0 tolak 5. Maka dapat 15 sama dengan 5A. A adalah 3. Maka A adalah 3. So 1, 5, 3. Alright. Yang B, kita tukar paksi simetri. Macam biasa cari tengah 5 tambah 1 bagi 2 dapatlah 3. Okey. Oleh itu B adalah 3. Dia tekan koordinat titik P. Titik P dapat simetri 3. Gantikan dalam persamaan dapat 3 Fx sama dengan 3x tolak 1 x tolak 5. Gantikan persamaan paksi simetri dia 3, maka 3, 2, negatif 2, maka dapat 6, negatif 12. Maka koordinat P adalah 3, negatif 12. Ini jawapannya lah. Okey. Alright. Sekejap. Saya punya A. Sekejap. Saya punya X.
Macam nak berdua? Oh, betul lah. 3, okay, betul. Right. So, Mimi, kau simak balik betul tak? Assignment jawapan yang A, B, C, D. A, B, C. Kenapa tu? Ya, okay. Tell. Lost it. Typo. Can anyone tell me? Alright. Nombor 10. Yes. Kena bayar ke tak? Huh? Tak payah. Tak payah. Jangan. Tengah tunggu junior cari jawapan. Alright, nampaknya kita tamat sini lah kot. Masa tinggal berapa minit nak sampai Zoom ni akan tamat. So, kita dah buat 10 soalan, tapi ada soalan 3 tu tak semua, kita buat sebahagian sahaja. Cuma nombor 3 tu adalah sebagai latih tubi bagi membiasakan diri menyelesaikan soalan quadratic. Alright, nampaknya itu sahaja. So, sebab tunggu Mimi cari jawapan ni, saya rasa siapa nak buat video ni, bagi like lah. Leave a like, buat kata mereka. No problem, yes. Yes. Sorry. Alright. Alright. Tak boleh Mimi, teruskan. Ni Mimi, ni soalan belakang tau. Macam apa tu? Soalan darah sekali. Untuk bab satu. Right? Mengapa ini gila. No. Betul, alright, terima kasih. So, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sekejap. Alright. Okay. So, Mimi,